Assalamualaikum dan salam sejahtera. Khamis 8 Julai 2021, dolar Amerika telah memegang sebahagian besar kenaikannya, hanya sedikit mundur setelah minit mesyuarat Federal Reserve tidak menunjukkan desakan untuk mengurangkan skim pembelian bond bank. Walaupun beberapa pegawai Federal Reserve melihat inflasi meningkat lebih cepat dari yang diharapkan, itu tidak mengejutkan pasaran. Pegawai Federal Reserve yang lain juga menekankan bahawa ekonomi belum mencapai kemajuan yang cukup dan bahawa lebih banyak bukti diperlukan sebelum bertindak. Mesej itu mengimbangkan idea dari keputusan hawkish. Dolar merosot seketika tetapi naik semula. Pada pukul 8.30 malam ini, tuntutan pengangguran awal akan dikeluarkan oleh Jabatan Tenaga Kerja Amerika Syarikat. Ia adalah ukuran jumlah orang yang mengemukakan tuntutan pertama untuk insyuran pengangguran negeri. Dengan kata lain, ia memberi ukuran kekuatan di pasaran buruh. Angka yang lebih besar dari yang dijangkakan menunjukkan kelemahan di pasaran. Ini yang mempengaruhi kekuatan dan ekonomi Amerika Syarikat. Secara umum, penurunan jumlah harus dianggap positif atau menaik untuk USD dan penurunan adalah negatif dan menurun bagi USD. Bergerak ke Eropah, Bank Pusat Eropah telah menyelesaikan tinjauan strategiknya dan akan mengeluarkan hasilnya pada hari ini. Presiden ECB, Christine Lagarde, akan melancarkan sasaran inflasi lebih seimbang bertujuan untuk mencapai matlamat simetri 2% dan bukannya yang berada di bawah tetapi hampir dengan 2%. Institusi yang berpusat di Frankfurt, Jerman dapat memasukkan harga rumah dan pengiraan indeks harga pengguna sehingga mendorong inflasi lebih tinggi dan dengan itu menjadi dasar ECB lebih hawkish. Selain itu, termasuk pengangguran dan ketidaksamaan dalam matlamat bank akan menghasilkan polisi yang lebih dovish. Pada pukul 7 malam ini, pengubal dasar Bank Pusat Eropah akan mengadakan pertemuan khas di Frankfurt, Jerman dalam usaha untuk menyelesaikan kajian strategi institusi tersebut. Pertemuan ini diharapkan dapat memberi sentuhan akhir kepada definisi baru mengenai kestabilan harga. Perbincangan, walaupun bukan pertemuan monitor polisi formal, mungkin juga membentuk rancangan ECB untuk bila dan bagaimana untuk keluar dari tindakan kecemasan yang digunakan sepanjang pandemik. Program pembelian bond bernilai 1.85 trilion euro dijangka berjalan sekurang-kurangnya sehingga Mac 2022. Seterusnya, pada pukul 8.30 malam ini, Presiden European Central Bank ECB Christine Lagarde mengadakan sidang media dengan memperincikan bagaimana ECB memerhatikan keadaan ekonomi Eropah semasa dan masa hadapan. Komennya mungkin positif atau negatif kepada euro dalam jangka pendek. Biasanya prospek hawkish meningkatkan euro sementara dovish membebani mata wang euro. Sekian berita untuk hari ini. Salam hormat dan Assalamualaikum.